Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekali lagi pada siri yang ke-14 ini kita sambung pengajian kitab Fiqh Manhaji, iaitu berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai fiqh munakahat. Ya, alhamdulillah pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan secara detail berkaitan dengan mas kahwin. Jadi hukum hakam berkaitan mas kahwin, segala ialah boleh dikatakan hampir keseluruhan berkaitan dengan hukum hakam mas kahwin ini sudah kita bincangkan dengan terperinci. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi sesiapa yang berminat untuk mengulang kaji ataupun nak tahu berkaitan dengan mas kahwin ini, hukum hakam di sebaliknya menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka bolehlah rujuk pada siri yang ke-12 dan siri yang ke-13. Ya. Jadi ini satu ulangan, bukan ulangan, dia satu tajuk yang baru yang mana kita nak bincangkan satu perbahasan yang penting berkaitan dengan perkahwinan itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak cerita pasal ada maklumat saya nak tak maaf ada gangguan sebentar. Tak maaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, insya-Allah kita akan masuk bab mut'ah, iaitu bukan nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah tu sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang masih diamalkan oleh penganut agama Syiah, lebih ke Imamiyah, yang mana mereka ini masih mengamalkan amalan nikah mut'ah, yang mana nikah mut'ah ini yang sebenarnya mereka amalkan tidak sama seperti nikah mut'ah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berbeza sama sekali. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan mut'ah? Mut'ah maksudnya berasal daripada al-mata'. Mata' dari segi bahasanya apa? Sesuatu yang menyeronokkan dan dapat dimanfaatkan. Ya, benda yang seronok tapi dapat dimanfaatkan. Ada benda yang seronok tapi tidak bermanfaat. Contoh arak, betul tak? Ya, begitu juga berzina, dia seronok tapi tidak bermanfaat, malah dia mengundang dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari segi mut'ah. Maksud daripada segi istilahnya pula, iaitu harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada isterinya yang telah ditinggalkan. Maksudnya bercerai, ada satu beberapa jumlah yang mesti diberi kepada suami itu sendiri, wajib. Ya, maksudnya ialah dapat duit, dapat harta yang bermanfaat dekat sini,
maka di situ dia diambil manfaat yang ada dekat situ. Maksudnya bila ada manfaat, dia menyeronokkanlah. Siapa tak suka dapat duit kan. Maksudnya bila isteri sudah meninggal, isteri sudah bercerai dengan suami, ya, dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan bincangkan selepas ini, maka isteri berhak mendapat mut'ah, berupa barang ataupun keuangan, atau tujuan untuk menampung kehidupan dia selepas bercerai, terutama kalau isteri yang tidak bekerja dan seumpama. Jadi kita akan bincangkan. Jadi ada ini memang termaktub di dalam syarak, disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi SAW. Baik, mut'ah ini wajib diberikan kepada perempuan yang berkeadaan berikut. Ada beberapa keadaan yang mana wanita ni selepas bercerai dia mesti dapat mut'ah, dan ada wanita yang memang tidak dapat mut'ah sama sekali. Dia jenis memang kalau kata orang tu tak berhak untuk dapat mut'ah. Baik, apakah wanita-wanita yang berhak untuk mendapat mut'ah? Baik, disebutkan dalam fiqh mazhab Syafi'i, isteri yang diceraikan selepas persetubuhan. Isteri yang diceraikan setelah persetubuhan, maksudnya selepas akad nikah dan berlakunya persetubuhan, walaupun dia sudah mendapat mahar. Nampak tak? Jadi sebab dia sudah bersetubuh dan suami sudah menikmati madu ataupun kemanisan isterinya melalui hubungan seksual, maka dia sudah menyerahkan tanggungjawabnya pada suami, maka dia berhak untuk mendapat mut'ah. Tetapi kalau dia tidak disetubuhi, tapi dia memang tidak berhak dapat mut'ah, tapi dia dapat separuh daripada mahar yang dijanjikan oleh suami itu sendiri. Ya. Baik, kedua, isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwinnya tidak disebut semasa akad nikah. Maksudnya seperti mana kita bincangkan bab berkaitan dengan mahar ataupun mas kahwin, yang jadi pernikahan yang menyebut aku terima nikah fulanah binti fulan dengan mas kahwin wang tunai, tapi tak disebutkan harganya, ataupun dia cuma hanya sebut aku terima nikahnya, sebut nama dengan binti, mahar tak disebut. Contoh, aku terima nikah fulanah binti fulan, aku terima nikah fulan bin fulan, cukup. Maka di situ dia tidak menyebut berapa ataupun banyak jenis akad yang layak untuk diterima. Maka di sini dia wajib mendapat mut'ah. Nampak tak? Selain dan dengan syarat kedua, dia belum disetubuhi oleh suaminya. Maka disebabkan akad itu tidak disebut mahar berapa dan jumlah berapa tidak ditakyinkan ataupun tidak ditetapkan, maka dia tidak berhak, dia berhak mendapat mut'ah selepas dia diceraikan. Dia dapat mahar separuh dan dia dapat mut'ah pun dia dapat juga. Tapi dengan syarat, pertama sekali dia tidak disetubuhi, dan kedua, dan mas kahwin tidak disebutkan semasa akad nikah itu. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isteri yang diperintahkan berpisah dengan suaminya dengan keadaan berlaku disebabkan dari suami. Maksudnya penceraian berlaku disebabkan suami yang menjadi penyebab dia bercerai, bukan disebabkan perempuan itu. Ya, masalahnya macam mana? Contohnya suaminya murtad, ya, ataupun suami yang memang cerai kan, dia tak suka dia dan sebagainya, ataupun berlaku li'an ni sambil li'an lah, melaknat. Itu hukum li'an nanti insyaAllah kita akan masuk, ya. Dan perpisahan tersebut berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan dengan syarat mas kahwin tidak disebut dalam akad. Itu kaedah dia, ya. Maksudnya berlaku sebelum persetubuhan, ya, dan mas kahwin tidak disebut ketika akad. Jumlah dia berapa tersebut, maka dia berhak mendapat mut'ah selepas perkahwinan. Ya, minta maaf, mas kahwin dia tak dapat mas kahwin, dia dapat mut'ah yang dipersetujui, ya. Tapi dengan syarat akad mas kahwin tidak disebut. Mas kahwin tidak disebut ketika akad. Tetapi kalau mas kahwin disebut ketika akad dan si isteri belum disetubuhi oleh suami, kemudian diceraikan, maka di sini dia tak berhak untuk mendapat mut'ah. Dia hanya dapat apa? Dia hanya mendapat sebahagian daripada mahar yang telah disebutkan. Jelas, ya? Baik.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan sedangkan mas kahwin telah disebut dalam akad nikah, maka tidak berhak mendapat mut'ah kerana telah mendapat setengah daripada mas kahwin dan dia belum memberikan sesuatu pun kepada suaminya. Berbanding yang tidak disebut akadnya, dia dapat penuh tapi tak disetubuhi, tetapi sebab tak disebut namanya, tak difigurkan berapa banyak yang dia berhak dapat, maka dia tak dapat mas kahwin tetapi dia dapat mut'ah daripada suaminya. Dia belanjalah nak beli apa ke, nak makan minum dan seumpamanya. Ya, baik, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalil mut'ah ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 236, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Yang bermaksud, tidaklah kamu bersalah, yakni dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Ini dalil ya. Belum bercampur dan tidak ditetapkan mas kahwinnya berapa. Ini Allah Subhanahu wa taala suruh. Kenapa? Sebab Allah dah perintahkan. Kenapa yang sebut boleh dapat, tak boleh dapat? Yang sebut dia punya maharnya tak berhak dapat, tapi yang tak sebut maharnya ketika akad dia boleh dapat mut'ah dengan syarat tidak bersetubuh. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Catat bagus ni tuan-tuan. Ya, walaupun demikian hendaklah kamu memberi mut'ah. Ya, dia tak dapat mahar tak dapat. Ya, sebab apa? Tak disebut harga berapa. Tapi hendaklah kamu beri mut'ah wa matti'uhunna. Ya, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang, iaitu maksudnya yang mampu, ada duit. Ya, maksudnya hendaklah memberi sagu itu menurut ukuran kemampuannya. Nanti kita akan bincanglah kadar dia berapa banyak yang nak bagi. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Dan suami tidak susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, maksudnya yang layak lah. Bukan harga yang tak masuk akal atau terlalu demanding dan sebagainya. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Ya, bahkan benda ini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang cukup syaratnya, maka haqqan 'alal muhsinin, benda tu wajib dilaksanakan. Itu hak wanita. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 241. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, bermaksud dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, iaitu pemberian sagu hati. Lepas dia tak ada kerja, at least dapatlah dia hidup berapa bulan dan sebagainya, adalah pendapatan. Ya, tapi itu kita sebut sebagai mut'ah, sagu hati kepada isteri. Tetapi bila kita sebut tentang nafkah anak, selagi mana anak di bawah tanggungan kita, ya, selagi mana dia bersekolah, selagi itulah kita wajib tanggung dia tuan-tuan. Nampak tak? Sama ada masih bersama dengan isteri ataupun isteri tu dah bercerai dengan suami, tetap juga kena bagi. Nampak tak? Ini kata, dah habis lah, engkau dengan aku dah habis dah, tak ada apa-apa. Ya, kamu dengan isteri kamu dah habis, tak ada apa-apa hubungan. Selepas kamu bagi sagu hati, dia tak boleh tuntut apa-apa lagi dah. Tapi anak kamu berdua tu wajib ditanggung sampai bila-bila. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah, kalau saya nak tengok, kalau saya jadi tuanku sultan, saya kuatkan undang-undang. Ya, lelaki yang pernah berkahwin, kalau dia nak kahwin, bukan kahwin satu lagi, ataupun dia bercerai dan dia nak kahwin dengan wanita baru, kita akan siasat dulu. Ya, adakah dia ni bayar nafkah pada anaknya dulu atau tidak? Kalau tak cukup syarat tu, dia tak boleh kahwin. Kena penuhi tuntutan tu, barulah dia boleh apa. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kadar mut'ah, ya, kadar mut'ah, ya, bagi menentukan kadar mut'ah, maka suami dan isteri boleh sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan kadar itu. Ya, maksudnya kalau bersetuju, settle, win-win situation. Ya, boleh tak saya bagi awak mut'ah 1,000?
Baik, 1,000 apa nak makan sekarang ni bang? Ya, 2,000 lah. Okey, 2,000, okey 2,000, bagi 2,000. Ya, lagi banyak lagi bagus, lagi besar pahalanya. Walaupun dah bercerai, walaupun rasa hati tu dah tak ada rasa nak berkawan lagi, dah menyampah lah kata orang kan. Ya, tetapi dari segi sudut, kalau bagi lagi banyak lagi besar pahala. Ya, sagu hati apa saja pemberian hadiah itu tetap juga dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Jika bersetuju dengan kadar harta sama ada sikit atau banyak, maka sah ia menjadi mut'ah. Maksudnya dua-dua bersetuju. Baik, sebaliknya kalau tak bersetuju, maka qadhi akan menetapkan. Hakimlah, mahkamah yang akan tetapkan. Kalau dalam konteks Malaysia ini, maka di situ kalau kita lihat dia berhak untuk mendapat jumlah mut'ah itu sendiri. Berapa banyak status perkahwinan, ataupun dari segi sudut dia ni, ya, kemampuan dia macam mana, memerlukan. Kalau dah ada rumah, kalau dah ada rumah tak payah nak apa, misalnya dia dah ada rumah sendiri kan, mungkin tak perlu nak rumah lagi dah, ya, mungkin dia hanya perlukan makan minum saja, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian negeri dia menetapkan mut'ah kadar dia berapa. Maksudnya pihak mahkamah ditentukan, iaitu pertama dia tengok kemampuan suami. Kalau suami itu kaya, maka dia akan tengok status pasangan. Status pasangan tu lah, status pasangan tu, ya, maksudnya yalah, pasangan dia tu jenis memang orang kaya ke ataupun orang miskin ke macam mana, betul tak? Ya. Jadi kenapa tengok kemampuan suami tu kaya? Kalau suami kaya, hakim boleh tentukan dia ni boleh bagi banyak atau sikit. Kemudian seterusnya status pasangan. Status pasangan ni memang kalau kita tengok, kalau pasangan dia kaya, ada jawatan sendiri, ada pekerjaan sendiri, dari situ mungkin hakim akan tetapkan dia punya mut'ah tak banyak lah. Berbanding kalau status bekas isterinya itu memang tak ada kerja, memang suri rumah, diceraikan, ya, maka di sini hakim letak lebih lah, bersesuaian dengan keadaan pasangan. Ya, dan tempoh perkahwinan lama pun ada memberi kesan juga. Maksudnya kalau tempoh perkahwinan itu lama, berapa lama, so berapa lama tu banyak, maksudnya isteri tu banyaklah berkhidmat pada suami tu, maka berhaklah dia mendapat lebih. Ya, contoh membesarkan anak-anak, menjaga rumah dan sebagainya. Ya, walaupun itu tanggungjawab, tapi titik perlu dihargai jugalah. So tempoh perkahwinan itu memberi kesan dalam hakim untuk menentukan jumlah mut'ah itu yang wajib diberikan suami kepada isteri, tapi itu bergantung kepada kemampuan suami itu sendiri, ya. Dan di pengorbanan isteri, isteri pengorbanan macam mana? Pengorbanan ni biasa yang berlaku lah, ya, zaman sekarang ni. Boleh katakan rata-rata kalau isteri dekat Malaysia, terutama kat bandar, kebanyakan pengorbanan ini banyak dilakukan oleh sang isteri, ya, iaitu nafkah, dia reda nafkahnya semua itu tidak dilunaskan oleh suami. Maksudnya tak apalah bang, makan minum kita kongsi-kongsi, saya pun bekerja, ya, rumah kita bayar sama-sama, nampak, ya. Dan begitu juga kereta pun abang bayar kereta abang, saya bayar kereta saya lah. Begitu juga nafkah anak-anak kita kongsi sama-sama, betul tak? Kalau abang tanggung 2 orang, saya tanggung lagi seorang. Maksudnya ini pengorbanan suami isteri yang perlu diambil kira. Maka dia memberi kesan kepada mut'ah itu sendiri, jumlahnya. Lagi besar pengorbanan si isteri, maka lagi banyak hakim akan menentukan berapa banyak mut'ah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Walau bagaimanapun ia tertakluk kepada kemampuan suami. Walaupun isteri itu layak untuk dapat yang banyak, tapi tengok pekerjaan dan ekonomi si suami itu tidak mengizinkan, pun tak boleh juga, ya. Sebab apa? Dalam Al-Quran dikata alal musi'i qadaruhu. Maksudnya yang mempunyai kemampuan yang luas bagi si suami itu, maka boleh diberikan ataupun dipanjangkan kepada si suami itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita sebut tentang mut'ah ini, dan kadar dia macam mana saya tak boleh nak sebut kadar yang sebenar. Maksudnya rujuk kepada enactment undang-undang syariah keluarga, ya, dan perkahwinan negeri masing-masing. Dia akan perbanyakkan perbincangan mengenai ini ikut faktor yang mana kalau kita lihat dilihat dari segi sudut perbincangan telah ditetapkan oleh negeri masing-masing.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kitab fiqh haji ni dia tak sebut secara direct macam manakah, apakah faktor yang menggugurkan hak mutaah ni. Apakah faktornya? Baik, faktor kalau yang tak ada kitab boleh salin lah, ada bahagian kosong kat bawah ni, ada, kita boleh nampak dia, saya boleh rujuk dalam beberapa kitab yang disebutkan bahawa isteri yang nusyuz, yang disabitkan oleh mahkamah. Ini ikut perundangan mahkamah negeri yang setiap ada ni. Maksudnya isteri yang nusyuz dia tak berhak untuk mendapat mutaah. Ya, nusyuz bercerai. Ya, maka nusyuz itu telah disahkan oleh mahkamah. Ya, sebab kadang-kadang pentingnya kalau nusyuz ini mesti ditetapkan oleh mahkamah. Kalau tidak, suami dia main tala ya. Ya, banyak suami yang tak masak nasi pun dia kata derhaka dan sebagainya, nusyuz dan seumpamanya. Ini satu benda yang tidak adil terhadap isteri itu. Maka untuk mengelakkan salah guna tentang perkataan nusyuz ataupun salah diinterpretasikan oleh suami itu sendiri, maka mahkamah memain peranan untuk menentukan sama ada ianya digelar nusyuz ataupun tidak. Ya, sama jugalah dengan bab dengan penceraian ni, mahkamah yang tentukan sama ada sah ataupun jatuh ataupun tidak. Sebab apa? Di situ ada unsur-unsur yang mungkin mahkamah kena siasat dengan lebih mendalam. Ya, lebih mendalam supaya apa? Supaya mendapat matlamat, mendapat apa yang disebutkan sebagai satu penilaian yang adil. Baik. Jadi kalaulah sabit bahawa isteri tu nusyuz, maka dia tidak berhak mendapat mutaah. Cerai kosong macam tu je lah. Ya. Baik, B kedua disebutkan bahawa isteri yang diceraikan sebelum bersetubuh dan mas kahwin disebut dalam akad. Ini disebut. Ya. Maksudnya akad, ketika akad disebut kadar ataupun berapa banyak mas kahwin suami nak bagi. Ya. Dan selepas itu bercerai sebelum isteri disetubuhi. Maksudnya mas kahwin tak dapat, tetapi dia dapat mutaah. Nampak, sebagai ganti. Nampak? Baik. Yang ketiga, si isteri murtad. Maksudnya samalah, penceraian itu disebabkan dia isteri murtad, dia tak berhak dapat. Maksudnya perpisahan tu bila salah seorang telah keluar daripada Islam, maka wajib dipisahkan. Ya, wajib dipisahkan, kecuali kalau isteri itu masuk agama Nasrani. Dia tak wajib dipisahkan. Sebab apa? Dalam Islam dibenarkan Islam berkahwin dengan ahli kitab. So dalam hal ini dipisahkan, maka perpisahan ini disebabkan isteri-isteri itu murtad. Maka dia tak berhak untuk mendapat mutaah. Baik. Dan di penceraian disebabkan khuluk. Khuluk apa? Tebus talak. Ya, tak ada apa-apa alasan. Dia kata aku nak bercerai dengan kau lah, aku dah tak suka kau. Ini pernah berlaku. Dia kata ada isteri tebus talak pasal apa? Jumpa ex, kekasih ex lover, kekasih lama dia. So isteri dia jumpa kekasih lama, dia gathering kat universiti mana lah, sekolah mana, jumpa kekasih lama. Tengok kekasih lama pun badan slim, kerja hebat, kena suami dia pula perut boroi dan sebagainya. Dia pun minta cerai. Suami tak nak ceraikan. Okey, tak apa bang, saya bagi awak 100,000, awak ceraikan saya. Itu khuluk namanya, tebus talak. Ya, boleh tak? Boleh. So suami kata okey, awak nak bagi saya duit, saya ceraikan awak. So kalau tebus talak ini, isteri tidak berhak untuk mendapat mut'ah itu sendiri. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah pensyariatan mut'ah itu iaitu meringankan kesusahan akibat perpisahan. Ialah nak kalau isteri yang tidak bekerja dan seumpamanya, itu hikmahnya lah yang paling utama. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bab berkaitan dengan akad perkahwinan dan yang berkaitan dengannya. Ini masuk akad perkahwinan dan yang berkaitan dengannya. Baik. So kita masuk erti perkahwinan, iaitu perkahwinan itu berdamping, pergaulan, itu masuk perkahwinan. Baik. Perkahwinan bermaksud akad yang mengharuskan pasangan suami isteri melakukan persetubuhan menurut syariah. Dia satu akad yang mana menghalalkan persetubuhan antara laki dan perempuan. Itu namanya akad perkahwinan. Itu definisinya.
Ya, baik, jenis perkahwinan ni ada dua. Ya, jenis akad perkahwinan iaitu ada dua, iaitu perkahwinan yang sah dan perkahwinan yang batal. Apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan yang batal? Iaitu rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Nampak? Ya, apakah rukun nikah? Iaitu ijab dan qabul, suami dan isteri dan wali. Dan setiap satu ni antara 5 rukun tu dia ada syarat-syarat dia. Wali ada syarat-syarat dia. Lepas tu isteri ada syaratnya, suami ada syaratnya, ijab ada syaratnya, qabul pun ada syaratnya. So ini 5. Ya, kalau tak cukup 5 ni dan pecahan di dalam itu, maka nikah tak sah. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau berlakunya pernikahan yang tak sah syarat dan rukun, maka pernikahan tak sah, tapi wanita itu digauli oleh suami yang tidak sah. Ya. Contoh kalau dia bernikah tanpa wali, okey, maka wajib dipisahkan, maka dia wajib mendapat mas kahwin. Mas kahwin apa? Mahar mithil. Itu dia. Ya, dipisahkan, tapi disebabkan di persetubuhan itu tetap dia dapat mahar mithil wanita itulah. Maksudnya kalau pernikahan yang tak cukup syarat, tak cukup rukun, contohnya nikah yang syaratnya cukup tetapi wali tak sah, pasal apa? Ada wali yang atas lebih layak. Nampak? Ya, kenapa nak pakai wali atuk? Bapak hidup lagi. Ya, kenapa tak cari bapak? Bapak tu ada. Itu tak sah. Ya, walaupun rukun cukup, syarat lain juga, tapi rukun wali tak cukup. Ini tak sah. Dan dah bersetubuh, bila bersetubuh ada pula bapak kata tak sah pernikahan kau. Macam mana kau pakai atuk kau sebagai wali aku ada? Oh, menangis. Macam mana ni abah dah bersetubuh dah apa dah sebagainya. Ya, maka dia dapat mahar mithil. Kalau mahar mithil yang kita bincangkan 1,000, dia dapat 1,000 lah. Ya, nak nikah balik kena nikah balik. Nikah pakai bapak pula nikah dan sebagainya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil fa in dakhala biha falaha mahrul mithil bima istahalla min farjiha. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin walinya ataupun tanpa walinya, maka perkahwinannya batal. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali, perkahwinannya batal, batal lah, tak sah. Okey, jika suami telah menyetubuhinya, ya, maksudnya suami menyetubuhi isteri yang tak sah nikahnya itu, maka isteri berhak mendapat mas kahwin mithil. Ya, sebagai menghalalkan farajnya. Yalah, dia dapat dia kena berdapat bayaran, bukan bayaran apalah, dapat imbalan lah. Ya, lepas tu nak nikah balik, itu kena pakai mahar yang baru. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hal ini bila kita sebut tentang perkara yang berkaitan dengan mahar mithil ni ataupun wanita nikah yang batil, maka tak sah, maka wajib dipisahkan. So wajib yang dipisahkan, maka dia dikira sebagai perkahwin tak sah. Macam mana kalau dah kahwin tak sah, ya, kemudian anak dia dah bersetubuh, macam mana anak yang dikandungkan itu? Ya, anak itu dikira sebagai al-watu bi syubhah. Tetap masih boleh dinasabkan kepada si bapa. Sebab apa? Itu nikah syubhah. Maksudnya pasangan itu berkahwin dalam keadaan berkeyakinan bahawa nikah itu sah, tapi sebenarnya tidak sah. Ya, maka dikira sebagai anak itu walaupun lahir daripada hasil perkahwinan tak sah, tapi mak bapak tak tahu, dianggap benda tu macam sah, maka dikira sebagai satu yang membolehkan anak tu berbin kepada lelaki itu. Ya, dan juga boleh mewarisi harta lelaki ataupun bapanya. Maksudnya memang itu bapa biologinya, tapi kalau betul-betul tak kahwin, berzina, mengandung, itu anak luar nikah, tak boleh dibinkan kepada bapa dia. Ya, bapa biologi walaupun bapa biologi sekalipun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita nak sebutkan manakala perkahwinan yang sah, iaitu yang memenuhi rukun dan syarat sah. Perkahwinan inilah memberi kesan kepada pasangan suami isteri. Ya, baik, bila perkahwinan sah, cukup rukun, cukup syarat, maka ada memberi kesan kepada perkahwinan itu dalam kehidupan. Ya, pertama, hak dan tanggungjawab dalam perkahwinan.
Ya, maksudnya bila berkahwin ni suami isteri ada hak masing-masing. Ada tanggungjawab masing-masing. Suami ada hak ke atas isteri dan isteri ada hak ke atas suami. Ya. Baik, pertamanya apa? Iaitu halal persetubuhan. Ya. Maksudnya ini jelaslah sebab perkahwinan tu antara objektifnya untuk menghalalkan perkahwinan, menghalalkan persetubuhan, yang mana pada asalnya hukum persetubuhan itu halal selagi mana tidak ada hubungan yang sah. Ya, segala persetubuhan itu dikira sebagai zina kecuali ada ikatan perkahwinan yang sah. Ya, yang kedua, tanggungjawab isteri wajib mentaati suami. Ya, suami wajib mentaati suami. Nampak tu? Ya. Tapi maksudnya menyerahkan diri kepadanya. Menyerahkan dirinya maksudnya kalau mana selagi mana dia tak haid, selagi mana dia tak sakit ataupun tidak terlalu penat, maka dia wajib melayani suaminya. Nampak tak? Ya. Baik. Dari hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anadhal malaikatu hatta tusbiha." Allahu akbar. Ya, yang disebutkan apabila seorang perempuan tidur malam tidak bersama-sama suaminya, malaikat akan melaknatinya hingga ke pagi. Ni. Nampak tak? Maksudnya kalau sengaja tak tidur dengan suaminya, memang tak nak layan lah. Bukan tak ada tidur suami sekatil, maksudnya tidur sekatil tu dia mengelak untuk melakukan hubungan seks. Yang tak ada uzur, dia bukan haid, dia bukan sakit. Kalau sakit lain cerita, takkan sakit. Sakit pun sakit yang berpada-pada lah. Kalau sekadar sakit luka tangan macam tu, tak nak layan suami, itu melampau. Kalau pening sikit-sikit tu tak boleh lah. Kalau migraine, yes, migraine bang, migraine lah malam ni bang, tak boleh lah malam ni. Itu tak apa. Ya, demam panas dan sebagainya, ataupun penat, terlalu penat, penat yang teramat sangat penat, itu ya, itu kalau dia boleh menolak lah. Ya, tapi kalau tak ada tiga unsur ini, maka haram, dilaknat oleh malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan, idza da'a rajulun ra'atahu ila firashi falam ta'dihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Yang bermaksud apabila suami mengajak isteri tidur bersama-sama, iaitu mengadakan hubungan seksual lah. Ya, isteri tidak mahu datang dan suami tidur dengan perasaan marah, malaikat melaknati isteri itu hinggalah ke pagi. Laknat, tuan-tuan, jangan main-main. Laknat ni bukan benda kecil, bukan kecil anak boleh kita panggil. Ya, benda ini satu perkara yang mesti kita pandang tinggi dan kita mesti berwaspada. Nampak tak? Ya, dari segi sudut tanggungjawab lain, tak masak tu okey lagi. Ya, dalam mazhab Syafi'i, masak ni bukan tanggungjawab suami isteri, ini ihsan. Ya, maksudnya suami isteri tak nak masak, itu hak dia. Tapi kalau suami perintah, wajib taat. Sama jugalah, tuan-tuan, kan. Ya, kalau dia tak nak masak, kenapa tak masak ni? Oh, saya tak nak masak hari ni, berkata. Tapi kalau suami perintah, jadi wajib lah. Nampak tak? Ya, tapi nafkah kena bagi. Tapi kadang-kadang ada suami perintah isteri masak, tapi nafkah tak bagi, duit dapur tak bagi. Ya, dan ada yang suami bagi duit isteri masak, tapi masing-masing kongsi, suami isteri kongsi. Katakanlah perbelanjaan dapur untuk dia dengan anak semua sekali 1,000, isteri 500, suami 500, so 1,000 sebulan untuk dia dan anak-anak dan isteri. Okey, maka isteri dia masak, ya, suami pun kenalah pertimbang rasa, bantu dan seumpamanya. Ya, iaitu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain daripada tanggungjawab taat kepada suami, memenuhi kehendak seksual suami dan mentaati perintah suami, ya, maka mas kahwin itu hak isteri, wajib ditunaikan. Itu dia. Ya, jangan ada orang berhutang tak bayar. Betul tak? Ada. Kalau hutang mas kahwin tak apa, hutang hantaran tak apa, ini hantaran mas kahwin. Ini mas kahwin biasa berlaku kat Kelantan lah, biasa saya sebut kan. Sebab apa, dekat Kelantan ni memang letak itu, bagi saya penentuan mas kahwin ditetapkan oleh isteri perempuan itu lebih menepati sunnah seperti di Kelantan. Contoh, ada kata, okey, saya nak mas kahwin sebanyak 3,000. Okey, 3,000 lah. 3,000 itulah termasuk hantaran dan semua adalah milik si wanita. Nampak? So bila menjadi hak milik wanita kesemuanya, maka ada yang berhutang.
Ada saya dengar kawan saya kata, bapa perempuan kata mas kahwin untuk anak perempuan dia 5,000, dan perempuan pun setuju dan lelaki pun setuju, melebihi mahar mithil. So disebutkan dalam akad. So dah beranak 3 tak boleh bayar lagi. Oh, jangan main-main, ya. Dah beranak 3 dah. Beranak 3 kata masih lagi baki mas kahwin tu lagi 2,000 tak bayar lagi. Ya. Jadi kata, boleh ke saya minta hutang pada isteri? Janganlah macam tu. Bayarlah sikit-sikit pun 100 lama-lama habislah macam tu. Ya, ini mas kahwin jangan main-main. Hantaran hutang tak apa. Hantaran tu alahai adat dia, bukan wajib pun, tapi mas kahwin yang ditetapkan itu tak boleh kita nak hutang. Mas kahwin hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami. Ya, baik. Dan hak isteri kepada suami iaitu nafkah hak isteri yang wajib ditunaikan berdasarkan ijma' di kalangan para ulama. Ini jelas dalam hadis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa tentang keperluan yang perlu disediakan, ya, maksudnya sediakan makan, sediakan tempat tidur dan sebagainya. Ya, orang kata kalau tanggungjawab, adakah suami wajib bagi duit poket pada isteri? Ya, tidak wajib. Kalau cukup makan, cukup pakaian dan cukup tempat penginapan, duit poket tak wajib lagi dah. Kalau tak boleh lah macam tu, nak bagi mak bapak dia duit, tak boleh lah. Mak bapak duit tu, mak bapak dia kerja ke ataupun ada orang lain yang kata habis mak bapak dia susah macam mana, kena menantu tanggung. Tak, siapa kata suami tanggung? Kalau anak tak mampu nak tanggung mak bapak yang miskin, bukan tanggungjawab menantu. Ini hukum. Ya, kalau suami nak bantu itu ihsan, lagi bagus, itu digalakkan. Tapi kalau menantu tak nak bantu, itu hak dia. Tapi macam mana nak biarkan bapak susah? Kita ada baitul mal. Baitul mal yang tentukan. Ya, macam contoh saya kan. Ya, saya ada anak perempuan. Anak perempuan saya kahwin. Ya, waliyadzubillah, nanti bila saya dah pencen, saya tak ada duit. Takkan nak paksa menantu saya tanggung saya? Tak boleh. Anak perempuan saya mungkin suri rumah. Kalau dia kerja sendiri, dia nak bagi pada saya, itu lain cerita lah. Kan, kalau dia berkemampuan, dia wajib tanggung saya. Ya, tapi takkan saya nak suruh menantu saya menanggung saya. Tidak. Sebab apa? Bukalah mana-mana kitab dalam fiqh, apa-apa mazhab sekalipun, hatta mazhab Syiah sekalipun, saya cabar. Ya, tidak ada fatwa ataupun kenyataan dalam kalangan ulama yang mengatakan menantu wajib menanggung keperluan mertua. Tidak ada. Syafi'i, Maliki, Zahiri, Hambali, Syafi'i, Hanafi tak ada. Ya, apalagi mazhab Al-Auza'i ke, Al-Laythi ke, Al-Basri ke, apa-apa mazhab lah sebut, tak ada. Ijma' ulama mengatakan tidak ada kewajipan menantu untuk menanggung mertua. Jadi kalau saya susah nanti, takkan saya nak suruh menantu saya tanggung saya. Ya, anak perempuan saya tak ada duit. So macam mana? Ada zakat, ada baitul mal. Ya. Oh, susah, jangan bohong lah, zakat susah. Saya ni tuan-tuan dah, alhamdulillah, Allah bagi saya jalan untuk buat voluntary, bagi makanan, bekerjasama. Kami Trimbi Center ada collect duit dan bekerjasama dengan NGO lain, antaranya Azhar Hakik, untuk kita bagi makanan dekat gelandangan ataupun fakir miskin. Ya, cuma kami tak videokan aja. Ya, cuma kami tak tidur atas beras, itu saja. Ya, tak di publicity kan, tidak. Nampak? Ya. Tapi ini biasa kita buat, dan memang rata-rata kalau kita tengok yang susah, zakat bayarkan rumah, zakat bayarkan sewa, zakat tanggung, zakat Selangor, zakat Kuala Lumpur. So jangan mudah kita percaya dengan kata-kata orang yang buat fitnah zakat ni tak menjalankan tugas dengan baik. Nampak tak? Ya. Jadi kita tahulah maksudnya, takkan zakat tak bantu. Ya. Jadi hakikatnya menantu tak wajib menanggung mertua. Anak yang mampu wajib menanggung mak bapak dia sendiri, tak boleh libatkan menantu. Tapi kalau menantu ikhlas, ya, voluntary, secara ihsan nak bagi duit kepada mak mertua bapak, itu lagi bagus. Sebesar-besar pahala Allah bagi, tuan-tuan. Nampak tak? Sebesar-besar pahala Allah bagi. Tapi kalau tak ada, kalau dibuatnya menantu pun susah juga. Ya, untuk anak bini sendiri pun tak cukup, apatah lagi nak bagi mak mertua miskin. So sebab itulah kita ada badan zakat yang menanggungnya. Zakatlah yang tanggung, betul tak? Ya, orang keliling yang tanggung, sebagainya, ada adik-adik saudara yang bantu dan seumpamanya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafkah. Ya, pembahagian nafkah dan giliran di kalangan isteri. Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, ini mesti.
ya, nafkah mesti adil. Ya, kalau ada 4 isteri, nafkah dan giliran kena adil. Tak boleh diberi katalah anak isteri yang cun lebih sikit, dia bagi lebih. Nampak tak? Yang kurang cun, dia bagi nafkah kurang sikit. Ini satu benda yang tidak beretika, haram, hukumnya berdosa. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza kana 'indaka ar-rajuli imra'atani, idza kana 'inda ar-rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu saqitun. Nampak tu? Disebutkan bahawa seorang lelaki yang mempunyai 2 orang isteri tetapi tidak berlaku adil, ya, dengan kedua-duanya, pada hari kiamat kelak badannya sengat sebelah. Nampak tu, satu penghinaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sedangkan Nabi sendiri pun yang melakukan keadilan. Nabi ada lebih daripada 4 orang isteri, khususiah Nabi SAW yang Allah berikan kepada baginda. Nabi sendiri pun berusaha memberikan seadil-adilnya. Semua isteri Nabi bagi. Nabi dapat harta rampasan perang, itu pendapatan Nabi. Nabi bagi Ummu Salamah simpanan untuk setahun makanan, Ummu Habibah setahun untuk makanan, Sayyidah Aisyah setahun untuk makanan. Semua Nabi bagi sama. Tak ada ni untuk 2 tahun, ni tak. Semua okey. Ummu Salamah ini belanja untuk makan harian setahun, sama. Ya. Dan begitu juga bermalam, Nabi SAW mengambil giliran. Hatta Nabi SAW ada kelebihan. Nabi kalau nak bermalam pada isteri rumah lain, walaupun pada malam tu adalah giliran isteri tertentu, dan Nabi nak bermalam pada rumah lain, boleh. Nabi tak wajib, tapi Nabi tetap juga minta izin. Contoh, Nabi nak pergi ke rumah Ummu Salamah malam tu, tapi malam tu adalah giliran Sayyidah Aisyah. Nabi tetap minta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tingginya adab dan akhlak Nabi SAW. Baik, seterusnya, hukum berkaitan dengan hak. Ini hak bila dah berkahwin, maka anak pun ada hak juga. Apakah hak anak? Nasab. Nasab. Anak-anak yang dilahirkan daripada persetubuhan selepas perkahwinan dinasabkan kepada bapa mereka jika isteri melahirkannya dalam selepas tempoh mengandung, sekurang-kurangnya 6 bulan dan lebihnya 4 tahun, sebagaimana dijelaskan sebelum ini. Jadi nasab ini dalam mazhab Syafi'i, kalau dilahirkan, maksudnya tempoh dia berkahwin dan anak tu dilahirkan dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh perkahwinan, maka nasab itu boleh dinisbahkan, boleh dibinkan kepada bapa biologi. Ya, maksudnya walaupun kalau kita tengok sebenarnya kalau dia ni sudah melakukan persetubuhan, okey, baik, dan dia tak sedar bahawa lepas dia bersetubuh tu kemudian dia berkahwin. So bila dia berkahwin, dia sedar dah mengandung anak dia, dah mengandung isteri dia. So bila anak tu dilahirkan 6 bulan sekurang-kurangnya selepas tarikh akad nikah itu, maka anak tu boleh dibinkan kepada bapa biologi dia. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalaulah kata dia kahwin bulan 1 hari bulan 1 2020 dan anak tu lahir pada awal bulan Jun, kan tak cukup 6 bulan kan? Nampak. So bila jabatan penjabat pendaftaran dia tengok tak cukup 6 bulan ni, maka tak boleh dibinkan kepada biologi. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkahwin, maka nasab itu berhak untuk dapat kepada anak. Kalau lahir bukan hasil perkahwinan, maka tidak boleh berhak untuk mendapat nisbah nama anak tu kepada bapa biologi dia. Walaupun memang lahir ataupun disebabkan terhasil air mani bapanya, tetapi sebab tidak ada pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan sah, maka anak tu pun juga tidak sah, maksudnya tidak sah taraf, tidak boleh dibinkan. Dan begitu juga kalau kita lihat yang dibolehkan bin, walaupun nikah tu tak sah, walaupun pada asalnya persetubuhan itu tidak sah, maka tetap anak tu boleh dibinkan, iaitu al-wat'u bi syubhah. Sebagai contoh kes,
Bukan kes lah, ada satu drama saya tengok lakonan Roshamno. Roshamno ni dia berkahwin dengan seorang perempuan dalam cerita tu lah. So berkahwin, dia bercerai. Ya, bercerai ke dia berpisah macam tu lah. Berpisah lama, tak balik-balik, ditinggalkan anak dan bini dia. Ya, dia tak sedar ketika mana dia menceraikan isterinya, isteri sedang mengandung. So anak dia, isteri dia melahirkan seorang anak perempuan. Dia tinggal berapa lama sampailah anak perempuannya menjadi anak gadis belasan tahun, 20 tahun. So anak gadis dia ini pergi bermusafir ke bandar. Dekat situ dia berjumpa dengan Roshamno. Tapi ikutkan Roshamno tu bapa biologi dia lah, memang bapa yang sah, yang bin dia betul. Dia tak tahu yang Roshamno tu bapa dia, dan Roshamno tak tahu yang perempuan tu anak kandung dia. Bercinta boleh berkahwin pula. Bila berkahwin ada anak. Nampak tak? Anak beranak kahwin, tapi kedua-dua tak tahu. Bila si Roshamno bawa isteri dia tu, padahal anak kandung dia, balik kampung, rupa dia tahu itu mak mertua dia adalah isteri dia yang melahirkan isteri dia, kahwinkan itu. Nampak? So dia tahu macam mana Allah rupanya dia kahwin dengan anak sendiri, ya, sehingga mengandungkan anak yang mana boleh katakan cucu dia lah. Betul tak? So macam mana automatik ditafrikkan, dipisahkan. Pernikahan tidak sah, batil. Ya, tak boleh lagi bertubuh dan tidak boleh disatukan. Automatik sudah terbatal pernikahan itu. Baik. Jadi apa perlu dia buat? Anak tu macam mana? Anak tu tetap juga dapat binkan kepada Roshamno tu juga. Sebab apa? Al-watu bisyubah, ketika mana perkahwinan itu berlaku, kedua-duanya bukan berniat untuk melakukan haram, dan ketika itu dirasakan sah nikahnya, dan mereka tak tahu ketika perkahwinan tu ada hubungan darah antara yang menyebabkan mereka haram berkahwin. Tapi anak itu statusnya tetap al-watu bisyubhah, iaitu tetap juga, walaupun kata cucu dia ke tak, nasab dia memang nasab dia, memang bin pada dia. Ya, budak tu dengan mak dia adik-beradik ke tak, mak dia, tapi Roshamno tu datuk ke tak, bapak dia. Kan pening kepala, tapi nak ceritakan hak budak tu tetap dapat bin. Dan kalau Roshamno tu meninggal, tetap dapat harta warisan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada soalan daripada bahagian Falak Sumber, kata, Ustaz, bagaimana sekiranya anak tersebut diyakini hasil dari persetubuhan di luar pernikahan, ya, tetapi usia perkahwinan melebihi 7 bulan, adakah boleh dibinkan kepada bapa biologinya kerana syaratnya sekurang-kurangnya? Nah, baik, soalan yang sangat bagus. Ya, kalau ikut benar, kalau ikutkan fatwa-fatwa guru, yang 6 bulan ni mereka berkahwin tak sedar, mereka tak tahu mereka mengandung. Tapi kalau yang sudah mengandung, yang tahu dia mengandung, jadi nak cari helah dia berkahwin, so anak tu lahir 7 bulan, tetap juga tidak boleh dibinkan. Itu, ya, maksudnya dia dah tahu dia dah berzina, lepas tu isteri makwa dia mengandung, awet dia mengandung. So macam mana ni? Saya baru mengandung 2 bulan ni bang, ada lagi 7 bulan, kita pergi nikah sekarang. Sebab apa? Nanti anak tu lihat, itu tak boleh dibinkan. Jadi yang 6 bulan itu adalah perkara dengan yang tidak diketahui. Maksudnya dia berzina, lepas tu cepat-cepat kahwin, tak sedar-sedar, dia pun tak pasti dia mengandung sebelum nikah ke ataupun selepas nikah. Itu tak pasti. Itu boleh kalau dalam 6 bulan. Ini juga saya tengok dalam beberapa ceramah, ada juga soalan yang sama juga ditanya. Baba Ismail, Baba L Fatani tu, dia pun jawab benda yang sama jugalah. Kalau sudah tahu mengandung sebelum menikah, tak boleh dibinkan. Ya, itu kaedah yang maksudnya yang muktamad lah. Tapi kalau kita tengok dekat pejabat pendaftaran, dia tak tanya tu. Dia tengok kalau 6 bulan, okey, dia bagi. Dia tanya berzina ke, tak tanya. Tengok kalau lahir tarikh tu 6 bulan, dia bagi terus. Kalau ditipu pun, kita ambil pada zahir dan sebagainya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan dari segi sudut saintifik ataupun daripada biologi, kalau anak tu lahir 6 bulan selepas tarikh perkahwinan, bermakna anak tu dia tak cukup pramatang. Dia anak pramatang, dia kena masuk incubator kena masuk tu. Ya. Tapi kalau anak yang lahir selepas 6 bulan perkahwinan, lahir macam mana? Sempurna, ustaz.
tak peramatang. Ya, ini confirm berlaku sebelum berzina ni. Ini berlaku sebelum berzina, confirm. Sebab apa? Anak lahir 6 bulan setelah perkahwinan, 7 bulan, maksudnya matang. Ya, kalau anak tu lahir 6 bulan, pramatang tuan-tuan. Dia kena masuk satu peti yang khusus, kena bantuan pernafasan dan sebagainya. Ya, tapi kalau kata anak lahir bila? Anak lahir 6 bulan selepas perkahwinan atau 7 bulan. Macam mana? Pramatang ustaz, kena masuk, kami kena tunggu 2-3 bulan, nak susu kan tak boleh. Yes, itu yang masuk akal. Ya. Baik tuan-tuan. Tapi saya jumpa dalam kitab Sulamus Sibyan, ya, ada soalan, tapi ibu bapa tak mengaku pun anak itu hasil dari persetubuhan haram, ya. Maksudnya kita ambil pada zahir, kata-kata daripada Noliza Abdul Wahab. Kalau katakanlah saya kerja dekat pejabat pendaftaran, ya, saya bekerja dekat pejabat pendaftaran, dia kata anak ni 6 bulan lepas lahir ni, ini awak bersetubuh ke sebelum nikah? Tak, ini anak halal saya. Kalau dia mengaku macam tu, ya, maka tidak menjadi masalah. Maksudnya kita ambil pada zahirnya. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Disebutkan bahawa, ya, anak adalah hasil daripada perkahwinan, mana lelaki penzina tidak berhak atas anak yang terhasil daripada perbuatan itu. Maksudnya bapa dah mengaku itu anak dia, ya, dia mengaku itu bukan anak haram dia, kita kena ambil. Kalau dia tipu, bapa dia tipu, dia tahu memang anak itu dilahirkan terjadi sebelum pernikahan, ya, dan lahir pun 6 bulan sebelum pernikahan. Maksudnya walaupun cukup 6 bulan, tapi anak itu sudah ada benih sebelum pernikahan, itu tanggungan dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siaplah depan Allah Subhanahu Wa Taala, ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum dia lah. Ya, tapi kalau ikut fatwa-fatwa ulama, kalau dah tahu mengandung dan nikah, walaupun anak tu lahir dalam tempoh 6 bulan, tetap juga tidak boleh dibinkan. Cuma disebutkan dalam kitab Sulamus Sibyan. Sulamus Sibyan ni saya tak, yalah, dia adalah kitab Jawi Melayu, dia kata, ya, 6 bulan tu tak kira lah, sama ada macam mana sekalipun tetap boleh binkan juga. Tetap boleh binkan juga. Dia kata walaupun tengok teropong sekalipun, dah ketika nikah tu nampak bayi dalam perut dia tu, tapi kalau dia letakkan 6 bulan, maksudnya lepas bernikah tu lahir 6 bulan, maksudnya cukup 6 bulan, tetap boleh dibid. Itu dalam kitab Sulamus Sibyan. Walaupun dia kata dia siap tu, dia kata Tuan Guru Cik bin Abdullah, dia kata walaupun nampak teropong, kalau zaman sekarang ni scan lah, maksudnya dah berzina, di scan nampak anak dalam perut tu, lepas tu nikah, dan anak tu lahir 6 bulan selepas pernikahan, tetap boleh bin. Itu pendapat, ya. Ala kulli hal, dalam mana nak pakai macam mana, saya rasa fatwa boleh tentukan. Boleh tentukan macam mana, boleh selidik betul-betul macam mana. Adakah yang dah tahu, maksudnya selepas berzina tu keluar janin, ataupun dah ada benihnya, dah terjadinya segumpal darah dan sebagainya, nikah, lepas tu 6 bulan, adakah tetap boleh bin atau tidak, itu fatwa yang tentukan. Bagi saya, kalau ikut fatwa-fatwa ulama, kalau yang dah tahu already mengandung, lepas tu nikah, walaupun 6 bulan selepas pernikahan anak tu dilahirkan, tetap tidak boleh dibinkan. Ya. Namun kalau ada pendapat yang lain mengatakan boleh, seperti dalam kitab Sulamus Sibyan, ini kena kajian lebih mendalam lagi lah, ya. 6 bulan nak ambil tak apalah, maksudnya nak bagi peluang, tapi dengan pasti betulnya anak tu memang anak biologi penzina itulah, tapi dia berlahirkan dalam tempoh 6 bulan, tetap juga dibolehkan dan dibenarkan untuk dibinkan kepada bapa biologi itu. Tapi kalau kurang, itu ijma' di kalangan para ulama, tidak dibenarkan, ya, kecuali pendapat yang pelik seperti pendapat Ibn Taymiyah. Dia kata walaupun kurang 6 bulan, ya, tapi memang pasti itu bapa biologinya, boleh dibinkan. Itu pendapat yang pelik, ya. Ulama-ulama salafi pun duk tolak pendapat itu, ya. Baik tuan-tuan, apa-apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu saja insya-Allah. Kalau tak ada soalan lagi, kita berhenti sampai sini, dan insya-Allah kita akan sambung pada hari Isnin. Kita akan masuk bab sunat-sunat dan sebagainya, dan kita akan bincangkan bab walimah, ya, bab giliran bermalam kalau yang berpoligami dan ini kita akan baca ringkas-ringkas lah. Kita akan masuk bab nusyuz nanti, ya.
Nanti kita akan bincangkan bab sunat-sunat secara ringkas, kita baca saja, kita tak mendetailkan. Kita nak lebihkan kepada bab hukum hakam yang lebih detail nanti insya-Allah. Baik, insya-Allah kita jumpa pada hari Isnin. Yang mudah-mudahan kita dapat rahmah dan barakah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.